Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi kepada semua peserta yang menghadiri um, webinar kita pada pagi ini yang bakal disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Ashari Muhammad dengan tajuk syarahan beliau pada pagi ini adalah sumbangan bidang arkeologi terhadap alam dan tamadun Melayu. Sebelum Prof. Madya Dr. Ashari memulakan syarahan beliau pada pagi ini, suka saya perkenalkan latar belakang beliau. Ya. Beliau merupakan Timbalan Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pernah menjadi dan dilantik sebagai Jawatankuasa Penilaian Objek Tapak Warisan Arkeologi dan Maritim oleh Jabatan Warisan Negara. Turut mempunyai latar belakang dalam bidang sejarah dan arkeologi darat serta maritim. Dr. Ashari merupakan seorang pakar yang banyak terlibat dalam projek-projek pemeliharaan dan pewartaan objek-objek warisan daripada tahun 1998 hingga kini. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Prof. Madya Dr. Ashari Muhammad untuk menyampaikan syarahan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Profesor Madya Dr. Nurzalinah Harun selaku moderator untuk sesi syarahan ATMA pada pagi ini. Yang bahagia pengarah ATMA Datuk Seri Profesor Dr. Awang Sarian, rakan-rakan fellow yang bersama-sama kita pada pagi ini, para pelajar serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Pada syarahan pada kali pagi ini, saya ingin berkongsilah sedikit maklumat terkini. Maksudnya, boleh nampak tak saya punya ni, slide presentation ni? Nampak Dr. Jelas? Nampak full ke atau half? Dia slide format. Full tak? Okey, dah full dah. Okey, terima kasih. Ya. Jadi tajuk yang saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan sekalian ialah berkenaan dengan sumbanganlah bidang arkeologi ini terhadap alam dan tamadun Melayu. Secara kebetulan ni kita ni semua berada di Institut Alam dan Tamadun Melayu. Jadi dan bidang saya juga berkaitan dengan bidang ini, iaitu bidang arkeologi, dan yang telah saya ceburi saya sejak tahun 1990 sehingga ke hari inilah, alhamdulillah masih lagi bertahan. Dan pada hari ini saya ingin berkongsi tentang apakah sebenarnya bidang ini dan sejauh manakah sumbangan bidang ini terhadap dunia kini, terutama terhadap Nusantara, Asia Tenggara, alam dan tamadun Melayu. Jadi untuk permulaan, izinkan saya memberi sedikit latar belakang berkenaan dengan secara umum perkembangan awal arkeologi di alam dan alam Melayu ini, terutamanya di kawasan Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, dan rantau Asia Tenggara ini. Dia berkembang sejajar, hampir sama period dia, terutamanya pada zaman penjajah terutamanya. Jadi kalau di tempat kita di Malaysia, kita boleh bahagikan kepada 4 zaman perkembangan bidang ini. Ini awalnya, kita boleh kategorikan sebagai pada tahap zaman kolonial, iaitu zaman penjajah sekitar 1880-an. Pada waktu itu bidang ini juga dikenali sebagai bidang antikurian. Selepas itu sekitar tahun antara 1900 hingga 1940, apabila tertubuhnya museum-museum di Malaysia, maka itu dianggap sebagai tahap perkembangan kedua
bidang arkeologi di negara kita. Juga dipelepuri kebanyakannya oleh penjajah British, residen British yang memberi tunjuk ajar kepada pakar-pakar ni pada kurator ataupun kaki tangan museum di kalangan orang tempatan, ya. Dan seterusnya perkembangan tahap ketiga kita kategorikan selepas perkembangan Perang Dunia Kedua lah. Itu semasa zaman-zaman British, zaman penjajahan Jepun, ya. Sehingga period dia antara 1945 hingga 1970 lah. Itu yang kita kategorikan. Period ini juga dianggap sebagai period yang agak rancak dalam perkembangan, terutamanya dalam perkembangan awal bidang ini di negara kita. Dan saya tidak menafikan bahawa period perkembangan awal bidang ini di Malaysia hampir sama dengan senarionya dengan di Asia Tenggara ni ataupun di alam Melayu ini, baik Indonesia, Filipina, Singapura dan sebagainya. Dan seterusnya selepas tahun 1970 kita kategorikan sebagai satu tahap lanjutan, iaitu daripada zaman selepas Perang Dunia Kedua kepada zaman moden, era moden ataupun penguasaan arkeologi tempatan, ya. Misalnya bekas ketua pengarah di Jabatan Museum dan Antiquity waktu itu. Kalau di universiti pula kita ada Profesor Emeritus Datuk Dr. Zuraina Majid, Profesor Emeritus Datuk Nik Hasan Syuhaimi, ya. Arwah Datuk Adi Taha. Itu antara perkembangan awal lah, kalau kita lihat dari segi perkembangan bidang ini di kalangan tempatan. Okay. Dan untuk membicarakan tentang sumbangan bidang ini, nak tak nak, saya ingin bagi sedikitlah latar belakang berkenaan dengan keadaan bentuk muka bumi, fauna dan flora, ya, serta latar sejarah umum di Nusantara, ya. Bentuk geografi dan geologi awal, okay. Bagaimana zaman-zaman Pleistosen awal, pertengahan, ya, akhir serta diteruskan dan disusuli dengan zaman-zaman sehingga ke hari inilah, ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan awal bidang ini sejajar dengan perkembangan wujudnya, dunia ini yang dicipta oleh Tuhan, ya. Pagi tadi Datuk Seri ada bagi saya satu pantun lah berkenaan dengan tamadun awal di pentas Sunda. Jadi pada pagi ini juga saya ada sedikit menceritakan tentang berkaitan dengan isu pentas Sunda itu. Bidang saya bagikan kepada 4 lah sumbangan besar bidang arkeologi ini terhadap peradaban dan alam dan tamadun Melayu kita ini. Antaranya ialah pertama, bidang ini memberi sumbangan terhadap sudut keilmuan lah, pengetahuan tentang disiplin bidang itu sendiri yang wujud sekitar abad yang ke-18, terutamanya di Eropah, dan berkembang sejajar pelan-pelan di merata dunia sehinggalah ke kawasan Nusantara kita ini, ya. Tidak perlu saya cerita detail saya untuk setiap peringkat bidang tahap period itu, tetapi nanti saya nyatakan sedikit saja secara umum dan sepintas selalu. Seterusnya ialah memberi sumbangan terhadap sektor perekonomian sebenarnya, pengkomersialan dan industri pelancongan. Kalau kita lihat dan kupas dengan lebih lanjut, bidang arkeologi ini bukan sekadar menggali, mendapatkan data, okey. Itu satu sumbangan keilmuan, tetapi sebenarnya kalau kita perhalusi bidang ini, sebenarnya ia boleh membawa nilai-nilai komersial, ekonomi dan industri pelancongan kepada setiap negara di kawasan inilah, di alam Melayu ini. Dan nanti saya akan bagi contoh-contoh lah, ya. Seterusnya bidang ini juga dilihat dan berkembang sejajar dengan pembangunan negara semasa, dan bidang ini juga memberi sumbangan besar terhadap inilah isu-isu berkaitan dengan setiap
pembangunan ataupun infrastruktur yang ingin kita bangunkan di setiap negara di kawasan alam Nusantara ini. Dan satu lagi saya bagi faktor perkembangan sumbangan bidang ilmu arkeologi terhadap alam dan tamadun Melayu ialah berkaitan dengan pengukuhan dan mengenal asal-usul serta jati diri setiap bangsa yang menduduki negara masing-masing itu. Ya. Ini umumlah 4 tahap sumbangan utama. Jadi untuk latar belakang alam Melayu ni dia bermula jutaan tahun lah semenjak bumi ini dicipta oleh Maha Pencipta. Ya. Jadi secara latarnya kita tahu bahawa alam Melayu itu merangkumi kepulauan Nusantara, ya, Indonesia, Malaysia, Selatan, Thailand, Filipina. Ya. Dan sejak bila peta Nusantara wujud di dunia ni, ya sangat lama kita pengkaji bukan saja arkeologis malah saintis ya, mendapati bahawa dunia ini wujud setelah jutaan tahun ya, dengan dihuni oleh pelbagai makhluk lah. Tak semestinya makhluk moden seperti kita ini ya. Makhluk sebelum ini juga wujud dan ini semua dapat dibuktikan melalui penemuan-penemuan saintis, tak kira sama ada biologis ataupun antropologi fizikal, okey, arkeologis terutamanya dan geologis. So gabungan pelbagai ilmu untuk mengenal pasti wujudnya alam ini dapat memberi gambaran yang menyeluruh tentang kawasan latar belakang alam Melayu secara umum. Jadi pada tahap itu, pada tahap perkembangan awal bentuk muka bumi di alam Melayu ini biasanya dipengaruhi oleh satu pelantar yang semua orang tahu, iaitu pelantar pentas Sunda ya. Jadi bila pada waktu zaman Pleistosen, bila wujudnya pelantar pentas Sunda ini, maksudnya bahagian daratan tu lebih luas, lebih besar daripada bahagian lautan. Kerana waktu ini juga berlaku pada zaman ais, dipanggil zaman Pleistosen, di mana suhu dunia pada waktu itu amat rendah dan air laut masih lagi belum mencair sebelum zaman Holocene. Jadi kesemua kawasan daratan ini boleh diterokai oleh boleh diterokai dan juga bebas bergerak sama ada fauna dan juga flora. Jadi perkembangan di alam Melayu ini baik dari segi penemuan-penemuan, hasil penemuan penyelidikan arkeologi baik berupa pada period zaman prasejarah, protosejarah dan zaman sejarah ini, zaman pertama, dia hampir selari ya, hampir sama. So pembentukan pentas Sunda ini juga memberi satu gambaran awal bahawa seolah-olah terdapat macam satu bentuk budaya yang agak universal di kalangan penduduk awal di alam Melayu dan di Nusantara ini. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, flora, haiwan dan sebagainya. Jadi kebiasaannya apabila bercakap tentang keadaan awal bentuk muka bumi kita ini sumbangan ilmu awal ini, para arkeologis jaranglah menceritakan ataupun berkongsi maklumat berkaitan dengan sebelum manusia moden ni, adakah makhluk-makhluk lain ataupun manusia-manusia lain yang wujud sebelum wujudnya Adam. Itu isu yang penting ya, sebab kita tahu dari segi agama, dalam agama Islam terutamanya, manusia pertama yang dicipta oleh Allah Ta'ala itu ialah Adam, Nabi Adam AS dan Hawa. Okay? Namun semasa kajian arkeologi dilakukan ataupun biologis ataupun antropologi fizikal yang melakukan kajian-kajian untuk semasa membuat penggalian ataupun ekskavasi, mereka menemukan beberapa bukti, walaupun jarang tetapi ada banyak data bukti-bukti makhluk seperti manusia sebelum wujudnya Adam itu.
dari segi kerangka, saiz, fizikal, features, bentuk rupa, kan? Dan maka daripada situlah munculnya pelbagai teori lah. Misalnya semua orang tahu teori sains biologi yang sangat popular walaupun telah ditolak oleh semua di kalangan sarjana pada hari ini, iaitu teori evolusi itulah, Darwin itulah, mengatakan manusia berasal dari beruk, telah ditolak. Namun demikian, ini merupakan data-data hasil dapatan awal. Misalnya di Indonesia, ya, misalnya di tempat kita tak jumpa lagi, ditemui spesies-spesies ataupun rangka manusia ataupun tengkorak yang berupa, yang dikategorikan sebagai mana yang terdapat di sinilah, makhluk Australopithecus, rangka seperti monyet dan beruk, Homo habilis juga seperti monyet tetapi hampir menyerupai manusia, Homo erectus, ya, dan nama-nama spesies seolah-olah manusia awal ni sentiasa dan juga amat popular di kalangan penyelidik. Misalnya nama-nama rangka tengkorak seperti The Neanderthal. Neanderthal ni maksudnya daripada Belanda lah ni, rangka The Java Man, ya, Peking Man, dan terbaru pada tahun 1990-an saya, tahun 2000-an lah, maksudnya penemuan yang agak kontroversi di dunia, di mana salah seorang pengkaji ataupun arkeologis daripada Indonesia, Pak Soyono, arwah, beliau juga saya anggap guru saya, menemukan satu spesies iaitu the Flores Man, ataupun dipanggil the Flores Man, dan kemudian baru ditemukan spesies-spesies seperti manusia moden ni yang kita kategorikan sebagai spesies Homo sapiens sapiens. Okay? Itu antara perkembangan awal tentang penghuni awal lah. Dan ini antara contoh-contoh, saya nyatakan sedikit saja. Contoh-contoh penemuan-penemuan rangka seperti manusia. Ada orang gelas manusia awal sebelum manusia moden, ya. Misalnya di Australopithecus robustus di Tanzania, ini antara contoh-contoh, ya. Di Africanus, Homo habilis di Tanzania, dan Homo erectus, dan juga yang ini, yang the Java Man ini, ya, di Sangiran, ditemui di Sangiran sebelah kanan sekali ini, ya. Ini merupakan antara contoh-contoh lah penemuan rangka manusia awal yang memberi gambaran menyeluruh pergerakan manusia awal itu, iaitu sebelum manusia moden, ya, di kawasan pentas benua pentas Sunda itu. Selain daripada spesies-spesies seperti manusia tadi itu, kita juga menemukan bukti. Ini semua koleksi ini semua saya ambil gambar semasa lawatan ke Museum Sangiran di Solo. Saya rasa kalau untuk sesiapa yang ingin mendalami dalam bidang asal-usul manusia ataupun spesies-spesies awal ni, di Solo itu merupakan Museum Sangiran Solo itu merupakan salah satu museum yang terbaik lah dari aspek mempamerkan bukti-bukti kewujudan manusia awal di alam Melayu ini, ya. Ini waktu ini saya ingat 2010. Masa itu saya pergi buat kajian di sana, dan inilah antara hasil segambar yang kita dapat. Banyak terdapat koleksi berbentuk fosil-fosil, rangka-rangka haiwan. Kalau dulu kita misalnya yang ni mammoth, ya, gading gajah, semua ada kat situ, dan kebanyakan spesies-spesies ataupun fosil-fosil yang dipamerkan ini semua ditemui di kawasan itu. Itu yang unik. Maksudnya di Pulau Jawa itu sendiri, contoh di Solo itu sendiri, merupakan salah satu tempat hunian masyarakat manusia awal, iaitu spesies-spesies seperti Homo erectus itu, dan juga bukti-bukti haiwan yang lain lah, ya. Ini merupakan salah satu contoh tapak yang jelas dan nyata lah. Okay. Dan kalau kita lihat selepas manusia manusia awal itu, inilah tiba period yang seterusnya dipanggil period manusia moden lah, ya, period moden, iaitu period semasa zaman Adam ni. Okay. So pengkaji arkeologi telah mengkategorikan beberapa period dalam bidang arkeologi, terutamanya
misalnya sini kita ada prasejarah, protosejarah, ya, yang zaman prasejarah ni secara umumnya orang semua tahulah ada beberapa period yang kita bahagikan di sini, misalnya Paleolitik awal, Mesolitik, Neolitik dan zaman logam, dan banyak contoh-contoh tapak dia. Saya tidak perlu menceritakan secara detail sebab ini semua telah diketahui oleh kebanyakan orang, ya. Cuma ini menunjukkan bahawa inilah salah satu sumbangan bidang arkeologi terhadap sudut keilmuan bidang itu sendiri, iaitu mengkaji dan mengenal pasti tamadun ataupun kebudayaan awal manusia yang menghuni di alam Melayu ini, ya. Dan contoh-contoh misalnya di Indonesia, di Kepulauan Jawa, ini semua banyak sangat tapak-tapak arkeologi zaman prasejarah. Begitu juga di Thailand, Kepulauan Filipina, Indochina, Vietnam dan Kemboja dan sebagainya. Begitu juga halnya dalam period selepas zaman prasejarah, kita panggil zaman protosejarah atau setengah orang memanggilnya sebagai period kerajaan awal, bermula sejak abad pertama Masih, di mana wujudnya kerajaan-kerajaan awal, the early kingdom di seluruh alam Melayu ini dan juga di Asia Tenggara. Ini antara contoh-contoh tapak lah. Kalau kita kat Malaysia ni, of course, Lembah Bujang itu menjadi satu contoh yang terbaik lah, dan banyak bukti menunjukkan wujudnya peradaban awal zaman kerajaan awal itu, iaitu melalui kerajaan Kedah Tua, ya, di Lembah Bujang. Di Indonesia sudah tentu, siapa tak kenal Borobudur, Prambanan, Muara Takus dan sebagainya. Banyak lagi, cuma ini antara beberapa contoh saja. Begitu juga di Thailand, tapak kuil ataupun candi-candi Ayutthaya, Sukhothai, Kanchanaburi, Takwapa dan sebagainya, dan seterusnya. Dan ini pula merupakan salah satu peta lama yang menunjukkan keadaan prasejarah alam Melayu, di mana terdapatnya pergerakan-pergerakan awal lah, sama ada manusia dan juga spesies-spesies haiwan yang bergerak bebas di kawasan alam Melayu ini, ya. So ini antara map pergerakan awal. Sebab tu tadi dia bersifat lebih homogenis, di mana apa yang kita temukan di kawasan Nusantara ini ataupun Asia Tenggara ini, dia punya artifak itu, bukti penemuan itu hampir sama. Jadi itulah antara sumbangan awal, dan ini juga antara perkembangan bagaimana selepas manusia pertama itu diwujudkan. Bagi saya bukan manusia lah, kalau zaman-zaman awal begini, ia lebih kepada spesies-spesies Homo erectus sebelum manusia moden itu, dan spread selepas dipanggil satu teori out of Africa ataupun the Big Bang theory. So dia spread, dia tersebar luas, bergerak di keseluruhan dunia ini selagi dia mampu bergerak daripada satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Jadi kadang-kala beberapa spesies awal ini juga selain ditemui contoh di benua Afrika sampai ke Australia pun kita temu juga, okey, pergerakan-pergerakan tu, ini terutamanya manusia moden lah, spesies Homo sapiens sapiens yang arrow warna hitam itu, ya. Manakala yang warna merah itu pekaji mendapati dia pergerakan mereka amat ketara pada zaman Pleistosen awal, semasa pentas Sunda terbentuk itu. Jadi sampai ke Solo di tadi, itu antara kawasan yang inilah yang pergerakan awal manusia sebelum manusia moden, itu jalur migrasi Homo erectus. Dan ini sedikit contoh-contoh penemuan-penemuan yang terdapat di kawasan negara kita di Malaysia prasejarah, ya. Kalau di Semenanjung ni biasalah Lembah Bujang dan kawasan utara Semenanjung yang mempunyai banyak bukti-bukti penemuan peninggalan masyarakat prasejarah di Malaysia, ya. Sabah Sarawak juga banyak, terutamanya di Gua Niah itu, dan di Tingkayu, Gua Tengkorak dan sebagainya. Itu antara tapak-tapak amat famous di kalangan arkeologis, bukan saja di Malaysia, malah di Asia Tenggara ini, apabila mengatakan, membincangkan isu berkaitan dengan prasejarah awal di alam Melayu, ya. Itu contoh je lah.
Dan ini pula saya bagi tadi satu di Malaysia dan satu lagi di Thailand. Penemuan-penemuan ni agak sinonim dan sinkronis sama. Kadang-kadang beberapa artifak yang kita temui di Vietnam misalnya ataupun di Thailand ada persamaannya yang kita temui di Semenanjung. Ya. Misalnya contohlah tripod pottery, maksudnya yang ada berkaki itu. Diperkirakan ia berasal daripada Ban Chiang di Thailand, tapi juga ditemui di Kedah. Jadi maksudnya ada berlaku pergerakan manusia prasejarah pada waktu itu. Ini semua merupakan sumbangan-sumbangan ilmu lah, bidang arkeologi terhadap keilmuan bidang itu sendiri. Ya. Dan begitu juga pada zaman protosejarah. Protosejarah ni kita boleh bagi kepada dua lah, semua orang tahu. Ia bermula pada awal abad pertama Masihi dan kita kategorikan kepada dua bentuk kerajaan berbentuk kerajaan yang berteraskan kepada pertanian ataupun agrarian dan juga maritim. Ya. So ini antara ciri-ciri lah kerajaan agrarian dan juga kerajaan maritim yang berbentuk perkembangan tamadun awal sejak awal abad pertama Masihi di Nusantara ini utamanya. Ya. So ini antara definisi kerajaan maritim. Saya rasa tuan-tuan semua pun dah familiar dan faham tentang hal ini. Ini saya pergi laju sikit sebab saya nak bagi, sebab kita banyak lagi. Ya, ini antara contoh-contoh kerajaan maritim awal. Campar, Majapahit, Langkasuka, Kedah Tua, Sriwijaya, Citu, itu antara kerajaan maritim lah. Ya. Dan ini antara tapak-tapak yang kita kesal lah, tapak zaman-zaman kerajaan awal di alam Melayu ini. Ya. Begitu juga seterusnya zaman-zaman penjajah. Itu juga merupakan satu sumbangan bidang arkeologi terhadap perkembangan bukti-bukti wujudnya zaman sejarah, iaitu zaman penjajah yang diwarnai ataupun dilambangi dengan penemuan-penemuan kota-kota lama, ya, dan sebagainya. Dan saya rasa itu merupakan satu benchmark lah bagaimana bidang arkeologi ini diperkirakan memberi sumbangan terhadap sudut ilmu itu sendiri. Ya. Saya rasa untuk faktor pertama iaitu sumbangan bidang arkeologi terhadap keilmuan bidang itu sendiri, pengetahuan tentang bidang itu sendiri dalam period-period tertentu, saya ingat itu antara sumbangan yang besar lah, terutama dalam bidang dari segi keilmuan itu sendiri. Ya. Dan kita harus tahu bahawa arkeologi ini, bidang arkeologi tidak berdiri dengan sendiri. Dia berintegrated ataupun bergabung dengan bidang-bidang lain, misalnya bidang-bidang sejarah, antropologi, bidang-bidang sains dan sebagainya, untuk memantapkan dan juga menjadikan bidang ini sebagai satu bidang yang bersifat lebih objektif sifatnya. Jadi kita kena combine, maksudnya kita kena ada interdisciplinary dan juga ada multidisciplinary dalam bidang ini untuk menafsir satu data itu supaya lebih mantap dan jelas dan objektif sifatnya. Baik. Itu sumbangan pertama, dan seterusnya saya pergi kepada faktor sumbangan kedua lah, iaitu saya membahagikan kepada perekonomian, pengkomersialan, industri pelancongan di alam Melayu ini. Jadi saya rasa senario ini bukan saja berlaku di tempat kita di alam Melayu ini, malah senario bidang-bidang klasik ataupun bidang-bidang kepurbawakalan ini juga menjadi satu daya tarikan dan memberi input terhadap industri pelancongan, ya, industri perekonomian di mana-mana negara di dunia hingga ke hari ini sebenarnya. Ya. Jadi nanti saya akan bagi contoh bagaimana bidang ini dapat memberi sumbangan terhadap bidang-bidang yang saya nyatakan ini. Ya. Jadi melalui kajian arkeologi, banyak bukti telah mendedahkan maklumat berkaitan soal perdagangan serta perekonomian. Itu memang itu dari segi ilmunya, dari segi pengetahuan awalnya, ada bukti jaluran perdagangan dan sebagainya. Itu dia punya sistem, maksudnya itu kaedah ataupun cara ataupun kehidupan pada waktu-waktu terutama kerajaan awal, di mana berlakunya banyak pergerakan dan juga perekonomian dan perdagangan dilakukan.
Tetapi dalam hal ini, kita bukan nak menceritakan itu. Tetapi hakikatnya, kita nak bagi tahu bahawa apakah sumbangan bidang ini terhadap ekonomi negara misalnya. Jadi, antara salah satu cabang daripada bidang arkeologi ini ialah di sama ada darat ataupun maritim. So, kita dapati bahawa kita banyak menemui data-data yang berupa artifak, ecofact, features, struktur-struktur dan sebagainya yang yang bernilai dari segi aspek warisan sejarah budaya dan mendatangkan pulangan yang begitu lumayan, khususnya daripada aspek penjualan artifak, lelongan artifak yang tertentu. Nanti saya akan kongsikanlah satu persatu, terutamanya artifak-artifak yang melibatkan maritim, arkeologi maritim ataupun arkeologi bawah air. Okey, ini penjualan dan lelongan artifak. Kalau kita nak lihat, kalau kita dapati bahawa setiap ilmu yang ada sekarang ini di dunia ini ada yang bersifat maksudnya sumbangan umum terhadap suatu ilmu itu. Maksudnya dia bukan memberi nilai tambah dari segi aspek perekonomian ataupun sumbangan kewangan terhadap sebuah negara itu, ya. Tetapi hakikatnya dalam bidang arkeologi ini, terutamanya arkeologi maritim ataupun arkeologi bawah air, hasil-hasil penemuan tersebut boleh kita kategorikan kepada dua peringkat lah. Pertama, untuk sebagai memelihara sejarah dan warisan sesuatu negara dan bangsa itu. Maksudnya benda tu kita tidak boleh jual, tetapi ada sebahagian daripada hasil data ataupun artifak yang ditemui itu dijual ataupun dilelong kepada penggemar-penggemar ataupun penggiat-penggiat inilah yang minat tentang barang antik ni, ya. Jadi kalau orang berduit sebenarnya dia tak kira, ya, orang berduit lah, maksudnya bukan macam kita ni lah, orang yang terlalu kaya yang ataupun company-company tertentu, GLC misalnya, mereka akan melabur ataupun sanggup membayar sesuatu artifak yang dikira berharga dan bernilai untuk dalam sebuah negara itu dalam jumlah yang amat tinggi, ya. Maksudnya saya pernah sekali masa tu tahun 2010, sedikit perkongsian. Saya dah 10 kali saya pergi ke China untuk tiap-tiap tahun waktu itu untuk menyertai satu seminar antarabangsa berkaitan dengan Ceramic International World Ceramic Conference di Beijing dan juga di beberapa tempat lain di China. Dan setiap tahun itu ada seorang sponsor dia. Beliau ini merupakan CEO kepada sebuah syarikat oil and gas di China. Okey. Dan beliau sanggup membeli artifak-artifak ataupun bahan-bahan seramik yang sangat rare, yang sangat bernilai tinggi dan didermakan kepada badan-badan agensi tertentu ataupun NGO ini untuk memperkembangkan lagi bidang ini. Jadi itu amat menariklah bagi saya. Dan jumlah yang syarikat ini keluarkan untuk membeli artifak-artifak itu bukannya ratusan ribu US dollar, di jutaan US dollar punya nilai atau mungkin pound sterling, ya. Jadi kalau kadang-kadang kita di Malaysia ni lama-lama sekali kita kedengaranlah dan sering diwar-warkan dalam media bahasa ataupun keratan-keratan akhbar, satu-satu seramik ataupun satu-satu artifak itu dilelong dengan jumlah yang tak masuk akal, ya. Misalnya one of the original of the chicken cup abad 19, kecil je, 15 juta pound sterling kalau ikut kepala tak logik. Tapi itulah dia, bidang ini sebenarnya kalau ada orang yang betul-betul minat dan gila lah maksud saya, dan taksub tentang keunikan artifak yang mereka inginkan itu, mereka willing to spend a lot of money untuk mendapatkan benda itu. Kadang-kadang menjadi satu kebanggaan juga lah. Dan sebenarnya di kalangan orang-orang yang berada di negara kita sendiri pun saya kenal
saya tahu, mereka sanggup mengeluarkan jutaan ringgit sebenarnya untuk mendapatkan sesuatu koleksi ataupun bahan yang mereka minat dan yang berharga. Jangan kita andaikan emas saja, sebab kadang-kadang kita anggap bahawa ini untuk layman. Layman biasanya dia target for gold, emas kan, harta karun lah katakan. Tetapi sebenarnya jangan katakan emas, even though artifak-artifak seperti seramik, bahan-bahan gading gajah misalnya yang saya nyatakan tadi itu, sebenarnya itu membawa pulangan yang besar sebenarnya untuk sesebuah negara ataupun sesebuah institusi dah, sekiranya kita betul-betul ingin laksanakanlah, ya. Dan semasa isu arkeologi maritim ini mula-mula saya cuba kembangkan, terutamanya di negara kita ni, terutama di Semenanjung ni, walaupun telah berkembang sebelum ini, yang dipelopori oleh salvager ataupun pencari salvage daripada pihak barat, ya. Saya bagi pandangan di beberapa universiti bahawa kalau betul-betul ingin buat duit ataupun memberi faedah dari segi aspek keuntungan dalam isu penjualan ataupun lelongan artifak ini, pertama kita boleh fokus dan tumpukan sepenuh perhatian. Namun demikian, isu ialah modal. Setiap pelaburan itu, terutamanya kajian berkaitan dengan kelautan ini, dia banyak masalah, banyak dia punya syarat-syarat ni lah, dan juga memerlukan modal kepakaran dan peralatan yang besar. Jadi dia berbaloi lah, sekiranya apa yang kita keluarkan sebagai modal itu agak tinggi, modal yang dikeluarkan, tapi hasil pulangan ni pun berlipat kali ganda. Itu berbaloi lah, ya. Ini antara satu aspek lah saya nampak, bahawa penjualanan dan juga lelongan artifak juga memberi impak yang besar kepada sesebuah negara itu, terutamanya segi aspek ekonomi, ya. Ini bukti komersialan lah. Contoh kalau kat Malaysia ni, semua orang tahu, saya pun dah banyak kali dah maklumkan terhadap pertemuan-pertemuan kapal-kapal karam ni, di mana nilai-nilai itu banyak, ya, dan orang yang mengendalikan benda ini dah kaya raya, namun demikian dia dah tak ada dah meninggal bawah ni. Begitu juga di Asia Tenggara, di Indonesia sendiri, kita boleh Google ataupun buka YouTube lepas ini, search, okay, The Belitung Wreck, study dia punya wreck ini, bagaimana ia boleh menghasilkan nilai begitu banyak jumlah wang ringgit, ya, memberi ini bukti pengkomersialan artifak yang memberi keuntungan kepada sebuah negara itu. Di Singapura pula baru-baru ni ditemui, baru ni masa PKP ni, 2 buah kapal dan heboh dah, kan. Begitu juga di Filipina, ya, di Vietnam dan sebagainya. Dari perkembangan bidang arkeologi maritim yang boleh membawa keuntungan ni sebenarnya begitu mendapat perhatian di kalangan investor lah, pelabur. Ramai yang cuba menghubungi saya, tanya pandangan saya berkaitan bagaimana nak buat. Tapi kita semua itu boleh buat, tetapi harus dan perlu mematuhi peraturan, terutama kita ada akta sendiri, ya, di bawah Jabatan Warisan itu, dan kita mesti mengikut peraturan-peraturan kerajaan Malaysia lah, memang boleh dilakukan. Ya. Jadi ini antara contoh-contoh taburan tapak kapal karam di Asia Tenggara, di mana yang banyak membawa hasil pulangan dari segi nilai komersial dan juga nilai sejarah serta warisan itu. Dan untuk pengkaji macam kita, macam kami yang pure arkeologis ni, maksudnya pengkaji yang betul-betul mengkaji dan bukan begitu menitik beratkan nilai komersial ini, dia ada sedikit konflik di situ. Konflik maksudnya kita punya objektif utama pengkaji ialah untuk mendapat maklumat ataupun mengesan sejarah warisan suatu negara itu. Kita cuba pelihara, dan kalau boleh kita tak nak hilang
bukti-bukti sejarah dan juga warisan di sesebuah negara itu. Namun bagi orang yang mementingkan nilai-nilai perekonomian komersial ini, mereka camouflage, maksudnya menyamarlah, kata nak selamatkan, nak apa ni, develop bidang ini di sebuah negara. Walhal hakikatnya kebanyakannya benda itu mereka akan jual, mereka akan tolong demi nilai keuntungan lah komersial. Ya. Jadi ini antara gambar-gambar yang saya ambil daripada Google lah. Memang inilah dia antara contoh yang di Malaysia, Stearns Jostran yang sangat terkenal itu telah menerokai lebih kurang 10 kapal karam, dan inilah hasil-hasil lelongan jualan, ya, pelbagai jenis, puluhan ribuan, ratusan ribuan artifak, ya, yang bernilai agak sangat mungkin boleh kepada puluhan juta kalau dikumpul ataupun dinilai dari keseluruhan penemuan beliau ini sejak tahun 1996 sampai 1999, lebih kurang itu, ya, lebih kurang gitulah. So banyak sangat. Seterusnya ialah terhadap industri pelancongan. Ini lebih kepada tapak-tapak arkeologi lah, ataupun tapak-tapak warisan, tapak-tapak sejarah yang kita temui secara in situ. Misalnya kalau di Malaysia ini kita temui banyak di Lembah Bujang, tetapi dari segi perkembangan, kita istilahkan sebagai arkeotourism di Malaysia ni agak jauh ke belakang, jauh ketinggalan berbanding negara-negara lain di alam Melayu, terutamanya di Indonesia ataupun di Thailand ataupun di Cambodia dan sebagainya. Okay? So kita di Malaysia ni adalah, bukan tak ada tapak-tapak bersejarah itu, tetapi in term of sebab kita bagi servis perkhidmatan kepada masyarakat, kita bukannya mementingkan ni sangat. Tetapi kalau kita pandai mengurus bab-bab arkeo pelancongan ini, maksudnya kita boleh memangkin, enhance kebanyakan perekonomian yang lain terdapat di kawasan-kawasan tapak bersejarah inilah, ya. Jadi konsep arkeo pelancongan berintegrasi dengan konsep geotourism. Misalnya kalau pergi Langkawi itu, kita dapati bahawa ada tapak geopark di situ. Jadi kadang-kadang orang ingin melihat dan menerokai gua-gua batu kapur yang cantik dan indah, antaranya di Langkawi itu contoh, dan juga tapak-tapak arkeologi yang lain di kawasan Kedah, misalnya di Lembah Bujang, Pulau Kedah dan sebagainya lah. Kalau di Asia Tenggara pula, kalau di Thailand contoh, kita ada, semua orang tahu kawasan Sukhothai, Ayutthaya, Temple of the Sukhothai, Ayutthaya, Banciang, Kanchanaburi dan sebagainya ini. Begitu juga di Indonesia, Borobudur, di Candi Prambanan, yang lain-lain, di Angkor Wat misalnya Cambodia, di Vietnam. Jadi kalau sesiapa yang pernah pergi ke tapak-tapak ini dan dibandingkan dengan kita, memang agak-agak ketara lah bezanya. Sebab penemuan ataupun peninggalan berbentuk tangible itu seperti Borobudur atau Angkor Wat itu, dia satu kelebihan dia besar, dan seluruh dunia mengambil bahagian untuk memelihara tapak-tapak itu. Kita ambil contoh dua tempat ni, iaitu di Angkor Wat dan juga di Borobudur. Di Angkor Wat tu, setiap kawasan, setiap sudut tu maksudnya ada negara yang sponsor khas untuk membaik pulih. Bukan sekat membaik pulih, malah juga dijadikan sebagai research center untuk kerja-kerja pemuliharaan dan juga konservasi lah di candi tersebut, di Angkor Wat, ya. Jadi di samping, kalau kita pergi dengan bayaran tiket yang mahal, mula-mula pergi $20 seorang. Lepas tu pergi 2 tahun lagi naik $28. Sekarang ni $38 satu orang. Mungkin ada package lah 2 hari 3 hari lawatan. Jadi kalau kita kalikan dengan nilai ringgit kita satu orang, $20 ataupun $25 dah berapa dah, ya. Jadi pelawat yang pergi melawat ke kawasan ni bukan saja, memang ramai kerana tiket dah habis, ya. Kalau siapa pernah pergilah. Begitu juga dengan Borobudur lah, ya.
Tapi apabila keadaan sekarang ni dengan keadaan pandemik ni dia agak berlainan lah, mungkin slow lah, slow itu dia. Jadi sumbangan bidang arkeologi terhadap pelancongan memang kita tak boleh nafikan, memang ia begitu ketara. Ya. Bukan saja di alam Melayu ni, malah di seluruh dunia. Kalau kita pergi lebih luas, kalau pergi Mesir misalnya, semua orang tahu ada piramidnya, dan pengunjung-pengunjung piramid ni bukan setakat di kawasan persekitaran ya, seluruh dunia akan pergi tengok. Jadi itulah value pentingnya sebenarnya kalau kita pandai manage sumber-sumber yang berkaitan dalam bidang sejarah, budaya dan terutamanya dalam bidang arkeologi. Ya. Ini contoh-contoh lah kalau di Malaysia, inilah tempat-tempat kita pergi. Kalau pergi Lembah Bujang nampak lah ni. So lately ni adalah satu lagi kawasan produk pelancongan baru yang diangkat sebagai teori arkeotourism, iaitu di Sungai Batu. Memang agak proper ya urusan dia kalau kita tengok, dan ini antara jadi trademark lah. Kalau pergi Sungai Batu mesti kita akan pergi kawasan ni sebelah kanan ni ya. Kalau di Lembah Lenggong juga, walaupun diangkat sebagai World Heritage oleh UNESCO, tapi dia lebih kepada, walaupun ada banyak archaeological site, tapi juga dia lebih kepada natural heritage juga banyak di situ. Kalau era-era zaman penjajah, kalau of course lah dia Melaka yang menjadi tumpuan. Ya. Contoh-contoh. Ini kalau di luar negara, ya. Macam ini di Sukhothai, Ayutthaya, ini Borobudur, ini Angkor Wat, ini Prithvi, ini Ratu Bokor. Jadi macam mana, sebab mereka ada dia panggil apa? Ada benda yang nak ditunjukkan, nak dipamerkan. Jadi begitu atraktif, begitu menarik manusia untuk pergi melihat dan menghayati untuk orang tertentu lah. Tapi kebanyakannya pelancong kita ni kalau nak pergi, kalau orang kita kebanyakannya nak shopping. Yes, shopping is a part of it. Tapi sebenarnya kalau diselitkan dengan lawatan-lawatan ke tempat-tempat bersejarah juga, mungkin ada yang minat, ada yang tak minat. Tapi kalau bagi saya peribadi, kalau saya minat kepada tempat-tempat sejarah dululah. Ya. Jadi kalau kita pergi kawasan tu, memang secara peribadi, secara kebetulan saya dalam bidang ini, tapi secara peribadi memang saya rasa lain daripada yang lain. Saya boleh release everything. Kadang-kadang kita boleh macam seolah berhayal sedikit balik kepada zaman itu. Macam mana dibina benda ni. Jadi itu semua menjadi satu daya tarikan lah bagi setiap pengunjung tu. Saya bukan saya lah. Ya. Dan secara tidak langsung juga ia boleh enhance perkembangan ekonomi berskala kecil di sekitar kawasan ini, jual souvenir dan sebagainya. Ya, itulah dia konsep asas pelancongan yang membawa faedah pada dalam bidang ini. Saya pernah ke Angkor Wat tahun 2003, saya ingat lagi, buat kajian tentang seni bina alam tamadun Melayu, seni dan warisan alam tamadun Melayu waktu itu. Saya masa tu tak ramai orang masa tu, dan saya temui ada seorang orang tua daripada Australia. Saya tanya dia, what are you doing here, sir? Dia seorang-seorang, saya ingat umur dia 80 lebih dah, pakai tongkat. Dia kata dia datang dengan wife dia tua, tapi wife dia tak larat. So dia spend time kat situ dah 2 bulan dah. Dia observe setiap ukiran pada panel yang terdapat di dalam candi atau tempel Angkor Wat tu. Cerita dia taksub. Jadi ada orang jenis macam tu ya. Jadi bayangkanlah benda ni bergantung pada orang. Tapi kalau di Angkor Wat ni, saya rasa semua penduduk, kebanyakan orang akan jadi tertarik lah. Begitu juga dengan di Vietnam, bukan saja di Cambodia. Di Vietnam ni Mison ni hasil peninggalan candi yang dibuat oleh orang Melayu Champa ya, dulu zaman-zaman sebelum kedatangan Islam, abad ke-2, ke-3, ke-4 masih, ke-7 masih ya. So masih lagi berdiri dengan kukuh di sini, dan mereka sentiasa membaik pulih dan memelihara, serta pelancong sentiasa datang ke kawasan-kawasan ini. Di produk pelancongan itu juga selari dengan perkembangan bidang ini. Seterusnya dah pukul apa dah ni sekarang?
Seterusnya ialah saya nampak juga salah satu sumbangan bidang ini ialah berkaitan dengan bagaimana pembangunan negara dari segi aspek infrastruktur, pemulihan warisan dan sejarah. Contohnya untuk pembangunan infrastruktur. Jadi misalnya pembinaan sistem pengangkutan, lebuh raya, landasan kereta api. Jadi apabila kita ada satu polisi, alhamdulillah benda ni telah dikuatkuasakan. Maksudnya sebarang pembangunan yang berbentuk pembangunan infrastruktur yang agak besar, ia mesti melibatkan kerja-kerja kajian berbentuk sejarah, warisan dan arkeologi. Misalnya kajian EIA, walaupun dia lebih kepada impact environmental assessment. Namun akhir-akhir ini kajian berbentuk HIA, Heritage Impact Assessment juga ditekankan. Jadi melalui adanya concerning daripada pihak kerajaan tentang sebelum sebuah pembangunan itu dilakukan, dibangunkan, kajian-kajian berbentuk sejarah, warisan dan arkeologi harus diberi perhatian supaya untuk memelihara dan memelihara warisan kita tidak hilang begitu saja. Ini juga merupakan satu sumbangan yang agak besar terutama terhadap pembangunan negara. Satu contoh yang terbaik dan terkini ialah berkaitan dengan projek-projek penambakan laut ataupun pelumbungan pasir laut, di mana terutamanya di kawasan-kawasan yang agak sensitif, iaitu kawasan zon lindungan warisan kebangsaan. Dia diwajibkan untuk melakukan tinjauan ataupun kajian lanjut seperti HIA ataupun AIA untuk memastikan kawasan-kawasan ataupun tapak-tapak warisan itu tidak hilang ataupun dimusnahkan begitu saja. Ini antara agensi yang terlibat untuk kerja-kerja infrastruktur kerja-kerja kajian tadi itu seperti inilah, JWN, museum dan sebagainya. Dan satu lagi saya ini juga amat penting, mungkin ini yang terakhir saya bagikan, iaitu berkaitan dengan sumbangan terhadap pembentukan negara, bangsa dan jati diri. Jadi bidang arkeologi ini dapat membentuk jati diri suatu bangsa melalui bukti penemuan artifak, ekofak dan features sejak zaman prasejarah hingga sejarah lah. Jadi di sini biasanya terutamanya macam di negara kita yang mempunyai masyarakat yang majmuk, ia agak sensitif sedikit. Kerana apabila kita tidak mendalami bidang ini secara mendalam dan mengetahui latar belakang perkembangan sejarah awal di negara kita, ada setengah pihak cuba claim bahawa sesuatu teritori, sesuatu kawasan atau sesuatu negara itu asalnya diduduki oleh kaum A, B ataupun C. Jadi hakikatnya benda ni sebenarnya semua boleh kita rungkaikan melalui kajian secara terperinci, sistematik dan saintifik, iaitu melalui pendekatan kajian arkeologi. Kerana melalui kajian inilah kita dapat membuktikan bersama-sama dengan data-data sejarah asal usul suatu bangsa itu dan seterusnya boleh membentuk jati diri sesebuah bangsa itu di sebuah negara. Jadi apabila kita clear tentang data-data atau fakta-fakta sejarah awal ini, isu-isu berkaitan dengan mengklaim ataupun mengatakan bahawa kaum inilah sebenarnya yang berasal daripada suatu kawasan itu semua boleh dihindarkan. Jadi melalui pendekatan arkeologi akan dirujuk sekiranya, bidang arkeologi akan dirujuk sekiranya ingin membuktikan sesuatu asal usul suatu bangsa di suatu negara itu. Itu antara sumbangan ni lah saya dapat.
Ya. Jadi secara kesimpulan, nanti kita boleh, sekiranya ada sebarang soalan, kita boleh bertanya. Saya dapat simpulkan bahawa bidang arkeologi jarang diperbincangkan. Hakikatnya, apabila dikupas, ia banyak memberi sumbangan terhadap daya tamadun awal di alam Melayu serta di Asia Tenggara. So, arkeologi bidang ini harus dilihat dalam aspek yang lebih luas dan universal sifatnya dan bukan semata-mata menggali dan mendapatkan tinggalan lama. Ya. So untuk era sekarang ini saya dapati bahawa saya dapati bahawa bukan penyelidik dalam bidang ini bukan sekadar menggali dan menemukan artifak dan melaporkan. Ya. Malah kalau boleh kita ada perancangan yang beyond than that, tak mau lagi. Kadang-kadang bila kita buat penggalian, data kita dah keluarkan tetapi kita tidak follow up dengan apa yang kita rancangkan itu. Jadi ini menjadi satu kerugian dan kerugian besar kepada negara dan bidang itu sendirilah. Jadi perancangan untuk membuat pendidikan arkeologi harus daripada A sampai Z lah. Maksudnya ada perancangan tertentu hingga titik notah dia. Jika ia membawa faedah kepada pihak tertentu ataupun negara tertentu, kita kena betul-betul lakukan sehingga ke penghujungnya. Ya. Kata orang tu, alang-alang seluk pekasam biar sampai ke lengan. Tentulah. Jadi kalau kita buat semata-mata untuk mendapatkan data dan tinggalkan begitu saja, tiada makna bagi saya lah. Ya. Jadi seterusnya perkembangan ilmu arkeologi, sejarah dan warisan harus digambling bersama demi menjaga, memelihara dan memelihara semua aspek khazanah warisan negara. Ya. Dan hakikatnya sumbangan bidang arkeologi merangkumi pelbagai ruang lingkup dan keadaan sosial budaya, ekonomi, kepercayaan beragama dan pelbagai kaum. Dan saya rasa itu dulu buat masa ini. Ini saya punya motto, save the past for the future. Sekian, terima kasih. Halo, dengar tak? Dr. Serina? Dengar Doktor, maaf. Okay. Putus tadi, tak ada line. Okey. Minta maaf Doktor. Saya dah habis. Okey. Okey, ya. Saya cuba bercakap tadi, tak ada line. Okey. Ya. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Hadia, Dr. Ansyari Muhammad. Sekarang saya buka kepada sesi soal jawab. Saya nampak di ruangan chat ada beberapa soalan ya Doktor ya. Okey, antaranya daripada ada saya mulakan dari yang mula Doktor ya. Okey. Ada yang bertanya daripada Encik Muhammad Izzat bin Khairil Anwar. Beliau bertanya, okey, yang ini tentang sijil. Okey. Sijil akan diberikan. Sebentar ya. Tadi saya nampak ada beberapa soalan. Okey. Daripada Prof. Dr. Siti Zainul Ismail. Ya, yang mana bagaimana penemuan rangka awal di Perak. Okey, itu soalannya macam tergantung. Ada soalan yang bertanyakan tentang bagaimana penemuan rangka awal di Perak. Macam mana? Perak Main? Ya, betul. Okey. Ini Perak Main ni dah. Yang itu soalannya. Ya. Siapa yang tanya tadi? Mungkin Doktor boleh ulas sikit. Okey. Perak Main ni terletak di Gua Gunung Runtuh di Lenggong, Lembah Lenggong. Diselidiki oleh pasukan penyidik arkeologi daripada USM.
yang diketuai oleh Datuk Profesor Emeritus Dr. Zuraina Majid sekitar tahun 1980-an dan 1990-an, tim pasukan USM. Rangka manusia ini antara rangka manusia yang hampir komplit dan antara yang terawal di Semenanjung dan mendapat liputan yang luas lah. Istilah The Perak Man itu diberi sendiri oleh USM dan negara oleh kerana dia banyak mendapat publicity dan di kalangan media dan sebagainya, dianggap sebagai satu penemuan besar lah terhadap negara, terutamanya di Perak khususnya. Ya. Penemuan Perak Man ini juga dia ada berasosiasi dengan penemuan-penemuan lain di sekitar kawasan Lemah Lengung itu yang mempunyai signifikasi, terutamanya dari segi urutan perkembangan zaman prasejarah di negara kita ni, ya. Itu antara maklumat berkaitan dengan Perak Man. Yang lain-lain saya dapati bahawa memanglah hasil daripada penyidikan itu, kajian dilakukan secara terperinci. Dia pernah dipamerkan di beberapa negara, antaranya Jepun dekat saya. Dan rangka itu sekarang berada di Jabatan Museum dekat saya, yang asli, yang original. Masih lagi kita preserve lah. Itu maklumat berkaitan dengan The Perak Man. Dan ya, Perak Man menjadi satu sinonim apabila kita bincang pasal arkeologi atau berjumpa rangka-rangka manusia ni. Walhal banyak lagi rangka-rangka manusia awal yang kita temui, misalnya The Bewah Man. Saya juga boleh namakan Bewah Man, kita jumpa rahang dan didi melalui kajian odontologis dan juga zoologis di kawasan itu. Cuma ni hanya kita jumpa bahagian ribs, bahagian rusuk dan kita dah buat test for beberapa dating test di kawasan sekitar itu, terutamanya carbon dating dan sebagainya. Kalau Perak Man approximately 14,000, tetapi yang Bewah itu dia lebih kurang 16,000 lebih selepas kita buat test for carbon dating. Cuma bahan yang rangka yang kita temui di Terengganu tu tidaklah segah The Perak Man. Sebab tu Perak Man lebih mendapat famous dan masyhur. Soalan lain? Okey, terima kasih Doktor. Ada lagi satu soalan daripada Encik Fuad. Encik Fuad bertanya, sejauh mana bidang arkeologi ni boleh menjadi pilihan anak muda ataupun dapat menjadi pilihan anak muda? Yeah. Soalan ni sejak mula-mula saya jadi pensyarah tu. 1995 tu. Dia macam ni, okey. Ada ramai anak-anak muda sebenarnya ingin berkecimpung dalam bidang ni. Isu dia ialah mereka tanya, apakah prospek masa depan bidang ni? Boleh tak menawarkan pekerjaan, ya, dan sebagainya, okey? Itu menjadi satu soalan-soalan yang sering saya dapatlah daripada anak-anak muda ni. Apa prospek, apa peluang kalau kita further dalam bidang ni? Sejauh mana dia boleh berkembang bidang ni kat Malaysia, kan? Sebenarnya apa-apa bidang pun sebenarnya, kalau kita betul-betul menguasai, minat, tekun, tetapi dengan syarat menguasai dalam berarti kata agak istimewa. Maksudnya you tunjuk minat satu hal, apabila minat ditambah dengan meningkatkan keupayaan diri, maksudnya mendalami bidang ini bersungguh-sungguh, secara automatik setiap individu itu akan terangkat dengan sendirinya, ya. Kalau kita anggap apa-apa bidang pun sebenarnya, bukan sahaja bidang arkeologi, kalau kita hanya berkenalan dengan bidang ini ataupun berminat dalam bidang ini lebih kurang biasa-biasa je, jadi tak ke mana, ya. Kenapa saya berada di sini sekarang ni dan mencuba dalam bidang ini? Kerana saya punya passion, minat dan juga kesabaran saya sejak lebih kurang 30 tahun. 30 tahun, sejak 1990. 30 tahun agaknya, lebih kurang. So,
kena makan masa, kena banyak bersabar, banyak rintangan, cabaran, dugaan, boleh membawa kita kepada satu peringkat yang inilah, yang seterusnya dan berjaya insyaAllah. Ya. Sebenarnya bukan saja bidang arkeologi, bidang-bidang apapun. So untuk step pertama, nak mendalami bidang ni, sekarang ni it doesn't mean orang yang mencuburi dalam bidang social science itu boleh mencuburi bidang ni. Dalam bidang-bidang lain juga, misalnya dalam bidang pure science, kebanyakannya arkeologis kita kat Malaysia dan juga seluruh dunia ni bukannya semua daripada social science. Contoh USM, kebanyakannya arkeologis mereka dia pure science, chemist lah, geologis lah, okay? Antropologis lah. Yeah. So kita kena sesuaikan bidang kita yang bidang kita dengan bidang arkeologi ni. Jadi katakanlah seseorang individu itu dia ada background dalam bidang misalnya kedoktoral misalnya, ya. Tetapi dia minat dalam bidang arkeologi, yes, dia boleh buat kerja-kerja kajian arkeologi, ya. Dan of course arkeologi sentiasa memerlukan doktor, pakar. Kalau kita menemui sesuatu rangka itu, kita panggil forensik arkeologis tadi untuk kaji dan juga untuk memberi data maklumat kepada arkeologis. Cumanya in term of interpretation, maksudnya ataupun menghurai data penemuan itu, biasanya pure arkeologis yang layak lah, sebab dia melibatkan mengenai manusia, sejarah manusia, berdasarkan manusia. Jadi arkeologis yang pure arkeologis maksudnya kebanyakannya ialah lebih power untuk memberi satu kenyataan ataupun penafsiran atau dalam untuk penemuan itu, biasanya arkeologis yang terdiri daripada mempunyai latar belakang sains sosial, terutamanya sejarah dan antropologi. Jadi kalau adik-adik di sana orang muda nak menceburi bidang ni, kita alu-alukan, tapi kena ada proses itu lah. Mungkin itu kot jawapan saya secara umum, ya. Macam mana nak dalami bidang ini. Okey, terima kasih Doktor. Ada lagi satu soalan daripada individu yang sama, iaitu Encik Fuad tadi. Beliau bertanyakan, selain daripada Pusat Penyelidikan Arkeologi Global di USM, di mana lagi pusat-pusat penyelidikan yang seumpamanya di negara kita ni? Kalau Doktor boleh kongsikan. Okey, ini perkembangan awal pendidikan arkeologi ataupun bidang arkeologi di peringkat yang tinggi lah di Malaysia. 1970-an, 3 buah universiti yang ada bidang ni, yang ditawarkan bidang ni. Mula-mula, ya, iaitu UISM Melaya di bawah Madam Leong Sao Heng, okey, bidang prasejarah, protosejarah. Ya. Beliau dah pension lama dah, itu satu. Kedua, UKM di bawah Jabatan Sejarah. Dulu di Jabatan Sejarah kita ada kursus ataupun subjek berkaitan dengan arkeologi ini selama 3 tahun, diajar selama 3 tahun. Teori, praktikal, sejarah, macam-macam lah bidang arkeologi. Namun sayang, sejak tahun 2000 benda ni dah tidak ada selepas berlakunya pengstrukturan semula jabatan. Ya, secara tak langsung arkeologi ini pun dah diletakkan di bawah Jabatan Warisan dan Budaya lah, jadi hilang DBUM tu, kan. Dan kita dapati bahawa USM satu lagi, USM ni kekuatan arkeologi memang ketara di sana kerana dia ada PPAGM lah, Pusat Pendidikan Arkeologi Global itu. Kerana dengan ada Pusat Pendidikan Arkeologi Global itu, kebanyakannya daripada arkeologis ataupun pelajar-pelajar yang ingin mendalami bidang arkeologi, tak kira daripada disiplin mana, disiplin sains sosial, geografi, pure science tadi yang saya sebutkan. So mereka juga mempunyai peruntukan dan juga kelengkapan makmal yang lengkap, dan itu menyebabkan PPAGM lebih stabil lah, lebih kuat lah. Tapi kalau sekarang ini, untuk sekarang ni kita dapati bahawa hanya lebih kepada kalau di UKM tu tidak ada satu pusat yang khusus. Dia lebih macam ni lah, kita di ATMA ini penyidik dan fellow-fellow yang mendalami bidang ni, dia boleh nak uruskan. Tetapi kita juga bekerjasama dengan
Jabatan Warisan Negara. Jadi dua agensi besar yang berautoriti, PPAGM dan Jabatan Warisan Negara, di samping UKM ada beberapa orang, UPSI juga ada beberapa orang, dan UM pun sekarang dah tak ada dah, ya, selepas arwah Dr. Sufian tak ada, jadi tidak ada orang yang handle lagi bidang. Jadi itulah senario perkembangan arkeologi di Malaysia ni, terutamanya di peringkat yang tinggi. Terima kasih. Okey doktor, terima kasih. Ini ada lagi satu daripada Cik Hasrina. Beliau bertanyakan, Assalamualaikum, saya Hasrina dari UPSI. Apakah cabaran utama yang dihadapi dalam usaha mengkomersialkan bidang arkeologi sebagai satu daripada sektor pelancongan di negara kita, dalam konteks negara kita? Beliau nak tahu dengan lebih lanjut. Ya, sebab sebenarnya benda ni dia mesti bermula dengan tahap pendidikan ya. Terutamanya on maritime lah, ataupun underwater archaeology. Kalau di darat ni dia lebih kepada servis ataupun perkhidmatan lah. Maksudnya di darat contoh yang terbaik ialah di Sungai Batu, kerana proses pendidikan di situ dan juga pembangunan perkembangan pendidikan arkeologi itu makan masa lama, sejak 2007 sampai 2020 tak salah saya, ataupun sebelum sikit. Dan juga kita lihat perkembangan ni agak besar. Tetapi kalau kita lihat balik dari segi tapak-tapak lain memang agak kurang, kerana dia melibatkan kos, bajet, terutamanya maritime. Maritime pun tapak yang agak begitu proper for time being ialah di Bidong itulah, tapak yang kita buat bersama-sama dengan UMT dan juga Jabatan Warisan itulah, ya. Dan nilai komersial itu juga belum lagi kita dapat naikkan sebanyak mungkin. Kita tak tahu berapa jumlah dia sebenarnya, dan sebenarnya cabaran untuk mengkomersialkan bidang ini dan juga memberi pulangan itu, pertama kena memakan masa, memerlukan belanja ataupun modal yang agak besar, dan juga perancangan yang proper lah sebelum benda ni menjadi realiti. Tetapi peluang dan ruang ada di situ. Cumanya sejauh mana pihak yang berautoriti dapat membantu dan memahami keadaan ini, sekiranya mereka serius untuk membangunkan sebuah tapak itu demi nilai-nilai komersial. Dan di negara kita ni, terus terang saya katakan bahawa kita tidak ada tapak yang begitu gah, yang seperti Borobudur, Angkor Wat ataupun Preh Vihear misalnya, Candi Bendut dan sebagainya. Kita hanya ada tapak yang begitu tak tangible, ada, tak nak, kecuali zaman-zaman sejarah lah, zaman-zaman British, macam kota-kota, yes, ya. Bangunan-bangunan lama, ya. Tapi untuk tapak-tapak yang lebih awal itu, kita punya daya tarikan memang kurang lah di Malaysia ni. Itu juga antara cabaran-cabaran lah. Dan untuk masa depan, saya rasa penggiat-penggiat dalam bidang arkeologi di masa akan datang, saya rasa benda-benda ni harus difikirkan lah, kalau kita betul-betul nak majukan dia dan juga enhance dia dalam bidang perkomersialan. Terima kasih. Ada soalan lain? Okey, setakat ni itu je soalan yang datang daripada hadirin ataupun peserta. Boleh tanya soalan? Okey. Okey, saya Zuraidah Hassan. Okey. Daripada pelajar. Saya nak tanya soalan kepada doktor. Ya. Sejauh mana hak seseorang penyelidik yang diberi keizinan untuk melakukan ekskavasi di suatu tapak, sama ada prasejarah ataupun protosejarah, untuk menjual atau menyimpannya sendiri artifak-artifak yang ditemui. Kerana ada beberapa artifak, terutamanya tembikar tanah, yang tak dapat ditemui simpanan dia, sedangkan artifak tersebut dilaporkan dalam laporan. Itu sahaja soalan saya. Terima kasih doktor. Sejauh manakah
artifak macam mana ni? Zuraida? Sejauh mana hak seorang penyelidik untuk Untuk dapatkan akses data lah maksud you, kan? Akses data lah. Data tu ada tapi tak ada, macam tu. Macam simpan. Macam tu kan? Okay. Itulah menjadi satu cabaran lah bagi arkeologis utamanya. Apabila terutamanya pengkaji-pengkaji sebelum ni yang membuat kajian, kadang-kadang kita terdapat laporan mengatakan ada penemuan, ya, penemuan-penemuan yang penting, misalnya seperti yang mana disebut oleh saudara Zuraidah tadi, tetapi bila nak diakses, nak dinilai balik, tak tahu ke mana perginya, hilang ke mana, kan? Sebab itulah saya kata perancangan itu penting, perancangan awal, sebelum kita melakukan pendidikan tu. Kita harus merancang dengan sebaik mungkin lah, dari segi pelbagai aspek, bukan saja penyelidikan itu, kaedah menyelidik tu, malah kaedah pengestoran, indeks ataupun penyimpanan data-data yang kita collect itu daripada tapak itu juga penting, kerana demi masa depan penyelidik yang akan datang lah. Macam kes you cakap tadi tu, memang saya akui lah. Saya pun tahu contoh di Sungai Mas, ini depan mata saya sendiri, tahun 2005, masa tu kita buat peruntukan daripada Jabatan Masyarakat, kita temui 11 potri di lebih kurang 2 meter di bawah tanah di Sungai Mas tu. 11 ya, saya ambil gambar pada tu, tapi saya tak tahu potri itu kat mana sekarang. Saya rasa itu mungkin dimasukkan oleh Zuraidah. Betul tak Zuraidah? Betul-betul. Ya, apa tempat tanah Sungai Mas yang tak dapat ditemui. Yes. Dan benda tu tidak dianalisa selanjutnya. Hanya data mentah kita jumpa. Tetapi untuk proses seterusnya, benda tu berasal daripada mana, bila dibuat, tidak ada analisis tentang benda tu. Am I right? Betul tak? Terutamanya scientific analysis on that particular of pottery yang kita jumpa. So misalnya, kalau ada orang lain yang nak further study on that particular site ataupun artifact itu, ia menjadi beban, menjadi satu kesukaran untuk mendapatkan data yang sahih, ya, maklumat yang sahih, betul tak? Sebab bukti tak ada. Jadi sebab tu perancangan tu penting. Sebab tu dalam setiap pendidikan tu saya rasa, sebab tu kita bukan sekadar mendapat bajet, gali, korek, bukan setakat itu saja. Kita ada merancang penyimpanan, hak menyimpan, di mana simpan, dan sebagainya, supaya data tu tidak hilang. Dan bukan saja setakat potri, malah ribuan manit juga kita tahu banyak tak ada, hilang. Wah, itu semua evidence yang penting untuk menunjukkan bahawa wujudnya latar warisan dan sejarah suatu bangsa dan negara itu. Boleh ya, Zuraidah? Boleh, Dr. Faham. Faham. Terima kasih Puan Zuraidah. So demi nilai komersial tadi, di darat ni jarang kita dapati bahawa kita jumpa artifak yang begitu bernilai dan dapat memberi nilai komersial kepada suatu individu ataupun agensi ataupun negara itu. Dia lebih kepada ni lah. Kalau nilai komersial itu saya dapati biasanya on maritime lah, bawah air. Kecuali lah jumpa emas di darat, ya, macam laporan penemuan rantai daripada zaman Majapahit di Fort Canning Hill dan juga tali pinggang lebih kurang 20 kaki. Saya sedih Kedah, tapi hilang begitu saja. Itu di darat, ya, zaman-zaman kerajaan awal. Misteri, tapi memang dilaporkan ada ditemui tali pinggang emas lebih kurang 20 kaki. Saya pernah terbaca, saya tahu itu. Hilang. Ada soalan lain? Assalamualaikum, Prof. Ansyari. Waalaikumsalam. Minta maaf. Jasmi, boleh tanya? Boleh. Muhammad Jasmi, ya. Muhammad Jasmi, rakan lama saya ni. Pendidikan, am I right? Saya tertarik dengan penjelasan yang Prof berikan berkaitan dengan bidang arkeologi ni. Because baru-baru ni saya terbaca lah di Facebook
macam satu refreshment tentang satu legenda yang dikatakan berlaku di kawasan kampung saya lah, di Parit Jawa, Muar, Johor tu. Ada 3 version cerita legenda ni, iaitu cerita tentang batu belah, batu bertangkup, cerita apa lagi satu, maling kundang, ataupun cerita apa yang dalam versi Melayu tu, Kapal apa tu, jadi batu. Tanggang kan. Maling kundang ni version luar dikatakan. Jadi kawasan ni, ya betul. Kawasan ni ialah di kawasan satu bukit, Bukit Mo di kawasan Parit Jawa tu. I been there. Ya, saya percaya Datuk Prof Syari dengan tim dia pernah buat kajian arkeologi di situ kan. Sebab saya nampak macam ada rasional dan logik, because masa saya belasan tahun dulu, saya pernah panjat Bukit Mo ni lebih kurang 3-4 kali. The latest one saya panjat 2 tahun lepas. Geng-geng ride motor ni saya ajak dia makan durian, dan dia orang pun terkejut. Daripada atas bukit tu memang nampak view sampai ke pantai Parit Jawa. Dan di atas bukit tu masih ada lagi batu-batu yang seperti kalau kita pergi ke pantai Batu Buruk, di mana-mana pantai ada batu-batu besar sebegitu. Dan juga pasir halus di atas bukit tersebut hingga sekarang. Dan saya pun pernah pijak di atas satu batu. Bentuk batu tu betul-betul macam bucu hadapan sebuah bahtera, sebuah kapal yang dikatakan itulah kapal Sri Tanggang. Dia hanyut lepas dia derhaka. Tapi saya tak pasti benda ni. Cuma bila saya terbaca semula di FB, ada somebody yang refresh balik cerita ni, tu saya nak minta pandangan Prof. Adakah perkara ni memang dalam tim pendidikan, tim arkeologi UKM yang mensahihkan cerita tu? Sebab benda ni kalau kita baca, dia ada macam-macam versi kan. Di negeri lain pun ada versi tersebut. Kadang-kadang di Indonesia pun ada versi tersebut. Saya minta pandangan Prof. Terima kasih, Prof. Baik. Sebelum saya menjelaskan tentang isu-isu benda ni, sedikitlah pengetahuan umum definisi asas arkeologi itu. Arkeologi ialah senang ya, mengkaji peninggalan artifak ataupun budaya material manusia lama yang belum mempunyai tradisi penulisan, melalui hasil tinggalan ciptaan manusia tersebut berdasarkan secara sistematik dan saintifik sifatnya. Itu penting ya. Maksudnya seorang ahli arkeologi sebelum membuat kajian, sebelum mendapatkan data, sebelum membuat kesimpulan, sebelum memberi sebarang jawapan ataupun penemuan, dia mesti melalui proses-proses yang tertentu yang mana terdapat dalam bidang disiplin ilmu arkeologi itu sendiri. Dia ada kaedah dia untuk menyelidik, menganalisa dan juga interpretasi, tidak sembarangan. Jadi dalam hal-hal berkaitan dengan penemuan-penemuan yang agak purba ini, sejarah ini, di mana-mana juga kita dengar berbagai-bagai versi, dan nak lebih-lebih lagi zaman sekarang ni, zaman dunia tanpa sempadan dengan media sosial. Anytime, within a second sekarang boleh tahu siapa je. Mereka boleh tulis apa saja, mereka boleh cakap apa saja, asalkan benda tu mereka terfikir di kepala mereka sendiri. So the moral of the story is tentang isu ini, dia macam ni. Saya punya pendekatan, kadang-kadang bila kita buat pendidikan ni, saya punya style pendirian saya tidak akan percaya sesuatu benda itu sebelum kajian dilakukan secara terperinci, bersistematik dan saintifik serta objektif sifat. Kalau dengar-dengar cerita-cerita berkaitan dengan legenda dan mitos ini, itu sudah lumrah, itu dah menjadi asam garam arkeologis ya, itu dapatan-dapatan tu. Ya, kita hanya dengar aja, tetapi untuk menerima benda tu agak sukarlah, terutamanya bagi saya secara peribadi. Katakan naik bukit tu tadi, jumpa satu formation, dia panggil formation ataupun bentuk permukaan bumi
ataupun batuan seperti objek tertentu, image tertentu, it is normal bagi saya. Kerana mungkin bentuk-bentuk ataupun objek-objek tertentu itu terbentuk sebegitu disebabkan oleh pelbagai faktor. Faktor cuaca, faktor batuan, geologi, faktor lulu hawa ke misalnya, hakisan ke, endapan ke. Dan juga kita kena study balik dia punya kawasan situ, geologi, aspek geomorfologinya, aspek geologinya bagaimana. Dulu, zaman-zaman dulu permukaan air laut, bila you kata ada jumpa bukti-bukti pasir misalnya kata tu kan. Ada tak jumpa-jumpaan kulit keram saya? Mungkin dulu paras air laut itu semua kawasan-kawasan laut dulu. Mungkin. Ya, sebab tu adanya pasir contoh di atas bukit itu. Contoh kan. Jadi kita sebelum keluarkan sebarang kenyataan, kita kena berhati-hati dan kena selidik dululah bagi saya lah. Tapi benda ni saya tidak ada kuasa untuk melarang siapa daripada keluarkan sebarang kenyataan. Sebab sekarang ni siapa juga boleh keluarkan kenyataan. Tapi kalau apa-apa hal berlaku, itu tanggungjawab sendirilah kan. Tapi bagi kami penyelidik yang mempunyai latar belakang bidang arkeologi dan juga mempunyai kaedah dan tata cara tersendiri, biasanya kami tak akan buat begitu. Tidak akan keluarkan kenyataan itu. Jadi benda ni orang yang keluarkan kenyataan itu pun daripada orang umum, orang awam, itu terserah pada mereka. Tapi nak terima benda tu, tak boleh lah. Saya tak terima. Okay. Saya sepakat sebenarnya dengan Prof kan, because dia kena ada alasan yang kukuh lah. Cuma bila benda ni muncul dan cuma pertanyaan saya ialah dia semacam refreshment lah. Pertanyaan saya, adakah tim arkeologi UKM pernah sampai ataupun membuat riset di sekitar kawasan yang disebutkan tersebut? Sebab bagi penulis yang macam Prof cakap tadi, dia ni bebas, sebebas-bebasnya untuk mencurah apa saja penemuan dan sebagainya kan. Mungkin mereka kaji dari sudut mitos, legenda dan sebagainya, yang Prof punya kaji lebih pada arkeologi. Jadi pernah ke tim UKM sampai ke situ? Kalau betul lah ada unsur-unsur tersebut, maknanya itu adalah kredit bagi penduduk kawasan kampung tersebut. Dan kalau tak ada, maknanya selama-lamanya dari cerita dari mulut ke mulut tu hanyalah satu mitos, misteri yang tak terungkap lah. Itu Prof. Okay, terima kasih. Okay, sedikit latar belakang saya dengan kawasan Muar ni. Saya pernah buat pendidikan tahun 1998 dengan Yayasan Warisan Johor. Waktu itu tim UKM diketuai oleh Datuk Nik Hassan Suhaimi dengan tim Yayasan Warisan Johor. Kita diberi satu projek mendokumentasi bangunan-bangunan lama di sekitar Muar. Ya, waktu tu tahun 1998. Jadi pada masa yang sama, kita juga ingin mendapatkan maklumat berkaitan dengan latar sejarah itulah. Jadi kita pergi semualah di kawasan-kawasan di sekitar Muar tu, termasuk kawasan yang you mention tadi tu, kan? Kita jumpa Persatuan Sejarah Muar, mendapatkan info-info sejarah, pelbagai sejarah, termasuk bangunan-bangunan rumah kedai lama di Muar itu, sebelum kita dokumentasikan dia. Itu satu. Dan satu lagi kajian saya pada tahun 2007 berkaitan dengan laluan penarikan. Ya. Hujung ni adalah sampai di Bentayan tu, di dekat jati di Muar tu kan. Kalau ikutkan sejarah dalam sejarah Melayu lah, berbawa di jalan penarikan itu. Saya juga pernah ke situ dan tempat yang you mention tadi tu, yang bukit tu, saya pernah pergi. Apabila sampai sana, saya terdapat banyak versi lah. Ada versi kapal, betul satu. Ada versi kata kalau orang nak buat kenduri, orang kampung pergi pinggan mangkuk dia balik. Betul ya? Saya ingat gitu. Walaupun dah lama. Jadi saya punya teori, saya punya andaian berkaitan dengan pinggan mangkuk tu. Okey, pinggan mangkuk tu kemungkinan ada di situ mungkin pada zaman-zaman penjajah British ataupun zaman-zaman komunis, di mana mungkin komunis dia pergi sorok diri dekat dalam kawasan bukit atas tu, betul tak? Kan kawasan dekat kawasan area Bukit Kepong depan sikit sampai Bukit Kepong tu kan.
Jadi mungkin orang komunis punya peralatan lah. Jadi mereka andalkan bahawa benda tu orang lain punya, ni orang gaib punya kan, dia pinjam mangkuk tu, pinjam mangkuk letak balik kan. Itu antara ni saya hanya dengar dan no comment about that. Tetapi berkaitan dengan kapal apa semua, itu merupakan hanya satu penceritaan masyarakat setempat, mitos ya. Sebenarnya walaupun benda tu tidak betul, tidak ya, tidak realiti lah sebelum kita lakukan. Tapi cerita-cerita berkenaan juga boleh menjadi satu daya tarikan kepada sesiapa saja, mungkin pelancong ataupun orang perseorangan yang minat tentang isu-isu berkaitan ni, dia pergi ke kawasan tu, melihat kan. Jarang dia orang suka pergi situ sebab nak makan durian, Prof. Dia memang subur, kawasan subur, ya, durian apa semua kan, ikan bakar apa semua kan. Jadi itu antara daya tarikan lah, di samping cerita-cerita yang berkaitan dengan benda-benda itulah kan. So itu pandangan saya lah. Jadi itulah, kalau orang tanya saya berkaitan dengan bab-bab ni, memang saya sukarlah terima kalau bab-bab apa dia panggil, superstitious ni. Tetapi kita sebagai seorang orang Islam wajib percayalah benda-benda gaib ni memanglah setan apa semua ada lah. Tapi sepanjanglah, alhamdulillah, sepanjang penglibatan saya dalam bidang ni, walaupun di darat dan di laut, tak ada lagi dia keluar tiba-tiba gitu lepas tak ada lah kan. Jadi itulah pandangan saya. Sebab tu saya boleh terima sekiranya, saya boleh terima fakta ataupun any data sekiranya benda tu boleh dibuktikan melalui secara saintifik ya. There should be no problem. Tapi kalau batu tu biasanya it is more to natural formation lah, natural formation. Okay. Macam ada satu lagi, saya pernah buat kajian EIA di Wang Kelian Perlis Wang Kelian ya. Wang Kelian tu jauh hujung dekat sepadan Thailand lah tu. Ya. Ada satu batu ni ya. Di batu ni sifat dia agak mudah dibentuk lah. Ada seorang geologis tanya saya, memang batu ni besar meja makan tapi dia seolah-olah macam dibentuk oleh manusia. Dia punya carving tu macam bentuk manusia. Di test saya, dia tanya, kata doktor, you rasa ini natural formation ke ataupun man-made formation? Saya tengok, masa dulu saya tengok, ini mesti manusia yang buat, saya kata. Sebab dia punya bentuk ukiran tu memang nampak jelas. Lagipun batu keras, dia takkan punya based on geological punya study, bukan manusia punya buatan. Itu ialah natural, based on proses lulu hawa, hakisan dan sebagainya. You see? Tengok, bayangkan. Ya. So benda-benda macam tu lah we try to avoid. Saya pun kadang-kadang kata no, saya kata ini mesti manusia buat. Sebab cantik sangat batu tu diukir gitu kan. Tapi bila diperjelaskan oleh pakar dalam bidang geologi, then we accept because mereka pakar, mereka tahu. Itulah antara contoh-contoh yang saya boleh share lah ya. Terima kasih Muhammad Jasmi. Nanti kalau kita nak refresh balik kan musim durian, saya bawa Datuk pergi tempat habis second jam, lepas tu boleh rentas negeri. Lah kita boleh tengok sendiri sebab Muar ni kalau kita kaji sejarah pun memang itulah haluan para miswara nak ke Melaka. Muar banyak sejarah. Ya. Muar memang kawasan sejarah, banyak sejarah. Ya, betul. Alright. Okay, Rob, thanks. Terima kasih ya. Terima kasih Cik Jasmi. Ini ada lagi soalan Doktor. Daripada Encik Ikram dari Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur Kelantan. Soalannya menarik, yang berbunyi ada banyak kerajaan Melayu lama di Kelantan, contohnya Kerajaan Jembal, Kota Kubang Labu, Tanah Sendah, Kebun Bunga. Jadi beliau minta Doktor sahkan, ada atau tidak usaha untuk buat kajian lebih meluas tentang tapak arkeologi di negeri Kelantan ni? Mohon kongsikan Doktor. Terima kasih. Negeri Kelantan memang terkenal antara
kawasan tapak arkeologi zaman prasejarah lah, terutamanya di area-area Gua Musang. Ya. Banyak situ formation limestone, banyak gua-gua batu kapur dan daripada sejak zaman British lagi, banyak penemuan-penemuan tapak-tapak arkeologi prasejarah, terutamanya rangka-rangka manusia purba, alat-alat batu, dan sampai sekarang pun masih dikaji di situ. Ya. Dan baru-baru ni ada isu ingin nak buat dam lah apa, jadi kita kena buat HIA ataupun AIA di kawasan tu dulu untuk protect kawasan-kawasan yang very historic lah ataupun banyak evidence arkeologi. Terutamanya zaman prasejarah. Untuk zaman kerajaan awal, zaman protosejarah juga memang banyak terdapat di Kelantan. Ya. Ada misalnya istilah-istilah seperti misalnya kerajaan Tantan dan sebagainya itu kan, di Tanah Merah apa semua kan. Untuk makluman puan yang bertanya itu, pada tahun 2010 tak silap saya, Jabatan Warisan Negara dengan pasukan dia pernah buat satu survey, ya, survey di area Kuala Krai dan juga Tanah Merah, yang mana tapak itu dipercayai merupakan tapak kerajaan awal antara tertua di Kelantan lah dan juga di alam Melayu ni lah. Namun demikian ada bukti penemuan beberapa artifak dan pernah ada laporan yang diketuai oleh Encik Mahfuz. Beliau dah pencen dah. Beliau merupakan seorang pegawai daripada Jabatan Warisan Negara, dah pencen. Beliau merupakan arkeologis senior, dah pernah buat survey bersama tim beliau dan juga di Ulu Kelantan itu, di Tanah Merah dan juga tu. Jadi saya difahamkan beliau dah buat di report tu dan ada diterbitkan dalam beberapa jurnal, terutama jurnal arkeologi Malaysia, berkaitan dengan laporan awal berkaitan dengan survey itu. Ia agak menarik. Sebenarnya memang itu antara saya punya radar lah, nak ke sana, nak buat fokus on proto history. Tetapi berdasarkan kewangan lah peruntukan, kan? Dan saya yakin sekiranya benda ini kerajaan negeri ke di bawah Jabatan Museum Kerajaan Negeri dan sebagainya berminat, boleh kita bincang lah untuk buat further survey dan analisis benda tu. Tak ada masalah. Dan saya tahu negeri Kelantan juga banyak mempunyai khazanah dan juga heritage arkeologi. Okey Doktor, ini ada daripada Prof. Datuk Seri Dr. Awang Sarian yang mohon Doktor mengulas sedikit lagi tentang soalan yang dikemukakan oleh Saudara Fuad Rahmat tadi, yang mana menurut Prof ada soalan Fuad yang penting persendirian yang memaparkan temuan arkeologi. Okey, mungkin yang ditanyakan adalah inginkan penjelasan lebih lanjut tentang isu kesahihan dari segi ilmu. Ilmu tu Doktor. Mungkin Doktor boleh ulas sikit lagi. Yang mana yang dimuat tadi tu ke, Dr. Zulina? Ini soalan tambahan daripada Datuk Seri, ya? Betul Doktor. Okay. So dia ada kaitan dengan penemuan tadi yang dimuat tu kan, betul tak? Bagaimana nak membuktikan benda tu? Ya, macam tu. Ya, saya percaya tiba-tiba berkait dengan soalan yang kedua tadi. Daripada Encik Jasmi tadi. Oh, okey. Sebenarnya kalau ada dia punya, maksudnya kalau kita buat preliminary survey di tapak itu boleh. Maksudnya sekiranya kita boleh buat kajian secara survey awalan, kita boleh menerokai semua kawasan tu. Dan segala dapatan-dapatan hasil daripada survey awalan tu, kita boleh buat sedikit analisis lah, dan juga dapatan dan menilai sama ada sejauh mana kawasan itu ada tak berpotensi dari segi aspek archaeological data ataupun historical data. Okay? Itu biasa kita buat macam tu lah. Jadi sebelum kita keluarkan sebarang kenyataan, biasanya kita akan buat survey dulu, lihat dulu apa yang ada. Kita ambil beberapa sampel, buat uji kaji, test dan juga kita pastikan sama ada
artifak ataupun sampel-sampel yang kita ambil di kawasan tapak kajian itu ada berkaitan dengan sesuatu isu yang dibincangkan ataupun topik yang dibincangkan. Sekiranya ada perkaitan, then only kita pergi ke next step, maksudnya kita buat further research lah, analisis, melakukan analisis secara saintifik, guna alat-alat tertentu untuk mengesan benda-benda tertentu misalnya kan. Macam dia konsep dia lebih kurang macam di Pulau Nangka jugalah yang ada isu kan 2-3-4 tahun lepas kan, dalam media kata jumpa emas lah apalah korek sana kat sini dan semua kan. Itu juga antara itulah. Jadi benda-benda tu kita try to avoid lah. Kalau tak betul nanti dia melibatkan keuangan, very costly untuk buat suatu benda tu tanpa pengesahan. Jadi sebelum kita nak sahkan betul-betul, kita kena ada buat kajian survey dan tinjauan dulu ya. Tetapi sekiranya benda-benda yang kita temui itu memberi sumbangan yang besar terhadap warisan dan sejarah setempat, terutamanya di kawasan itu dan juga di Muar dan di Johor secara umumnya, berbaloi lah maksudnya. Jadi amat berbaloi lah ya. Saya itu mungkin penjelasannya ya. Saya sebenarnya mengaitkan soal itu dengan pertanyaan saudara Fuad Rahmat tadi, iaitu ada misalnya seakan-akan penyidik bebas yang membuka laman web ataupun membuka Facebook bersendirian, jadi memaparkan hasil, jadi kata hasil dan tanda kutip lah, hasil kajian arkeologi sehingga ada pengikut sampai 100,000 lebih. Dan soal kesahihan ini, jadi adakah pertanyaan saudara Rahmat tadi, saya memanjang pertanyaan itu, adakah saya tak dengar soal itu. Okay, baik. Mereka ini patut berkolaborasi dengan IPT ataupun penyelidikan yang berwibawa dan soal ilmu untuk kesahihan itu. Kalau tidak nanti 100,000 lebih followers ataupun pengikut itu barangkali mendapat maklumat yang tak benar atau tidak. Barangkali itu soalan yang patut juga kita beri perhatian pada pertanyaan saudara. Terima kasih Datuk Seri. Saya faham. InsyaAllah saya boleh ni. Secara kebetulan Datuk Seri, kami 2 hari lepas, hari Selasa dan Rabu, berbengkel di Jabatan Warisan Negara melalui media ni kan. 2 hari berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan prosedur kerja-kerja arkeologi dan termasuklah macam hal ni lah ya. Jadi sebenarnya untuk proses penyidikan tak ada masalah, tetapi dari segi pernyataan media itu juga menjadi halangan lah dan kekangan bagi kita untuk mengengkang sebarang informasi ataupun maklumat yang tidak tepat ini, sehingga kan mendapat begitu ramai pengikut ya. Jadi ini juga isu yang dibincangkan dan kalau mengikut Akta Warisan Kebangsaan, kita ada beberapa klausa yang mengatakan bahawa setiap maklumat berkaitan dengan any penemuan itu sepatutnya tidak boleh disebarluaskan sebarangan, sebab kita ada melalui channel-channel tertentu, misalnya penyelidik itu sendiri ataupun pesuruhjaya itu sendiri yang layak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung sebarang penemuan terbaru. Itu Datuk Seri. Jadi dalam hal ini saya mohonlah kepada siapa yang mendengar syarahan saya ini supaya jangan terlalu eager mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung dengan sebarang penemuan. Sekiranya penemuan-penemuan tersebut belum dapat dibuktikan, belum dibuat kajian secara sahih dan hanya mendengar hearsay daripada orang-orang tertentu dan benda ni tidak mendapat belum lagi melalui proses kajian secara terperinci. Kita risau apabila benda ni diwar-warkan, sekiranya tidak benar, kawasan-kawasan tertentu tu menjadi tarikan ataupun attraction kepada golongan-golongan tertentu, dan sekiranya benda ni juga boleh merosakkan tapak dan sebagainya. Jadi saya duk harap, saya minta kepada mereka yang gemar
dalam bidang-bidang berkaitan dengan kepurbawakalan, sejarah, warisan ini, salurkan minat anda tu kepada saluran yang benar dan tepat, ya, yang orang yang ada berautoriti, yang ada pengalaman dan pengetahuan dalam bidang tersebut, ya, rujuk kepada mereka. Dan sebelum kita keluarkan sebarang kenyataan, memang kita tak dapat nafikan, Datuk Seri, bahawa zaman sekarang ni it is beyond of our control dari segi penyebaran maklumat ni, bukan sekadar maklumat berkaitan dengan isu sejarah, warisan dan arkeologi ni saja, malah sebarang isu-isu lain juga di negara kita ini kan. Jadi mungkin juga benda ni juga kita kena relatekan dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia misalnya, dengan Jabatan Warisan misalnya, kita boleh jugalah untuk mengatasi masalah-masalah mengeluarkan kenyataan tanpa diterima umum ataupun diketahui oleh pihak berwajib. Itulah pandangan saya, Datuk Seri. Datuk Seri? Halo? Jelas. Jelas ya. Okey ya, jelas ya. Jelas, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Ansyari dan diucapkan terima kasih juga kepada pengarah ATMA, para fellow, pensyarah dan juga hadirin daripada pelbagai agensi yang hadir pada pagi ini. Saya kira sangat bermanfaat perkongsian yang dikongsikan oleh Prof. Madya Dr. Ansyari dengan kita pada pagi ini. Terima kasih diucapkan juga kepada bertugas dalam memastikan kelancaran program. Saya kira tidak ada apa-apa lagi soalan daripada hadirin. Kita tutup majlis syarahan dan perkongsian ilmu kita pada tengah hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.